Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak bagi saya dan juga kepada kita semua untuk kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat 18 dan 19. Firman Allah Subhanahu wa taala, حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Yang bermaksud, wahai semut, masuklah kamu semua ke dalam lubang-lubang persembunyianmu, yakni busut, supaya kamu semua tidak dipijak oleh Nabi Sulaiman dan bala tenteranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ayat ini adalah ayat surah An-Naml ayat 18, yang mana surah An-Naml ini dinamakan surah An-Naml kerana menceritakan antara lainnya ialah tentang semut, yang mana peristiwa ini berlaku pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaan dan kemampuan untuk memahami bahasa-bahasa yang diucapkan oleh binatang. Satu ketika Nabi Sulaiman dan bala tenteranya melalui suatu kawasan lembah, dan ketika itu melalui di antaranya kawasan yang berhampiran dengan tempat semut ini, dan ratu semut disebut qalat namlatu, telah berkatalah semut betina yang merupakan ratu semut dalam kumpulan kawanan semut ini, yang menjadi ketua kepada kumpulan semut, mengarahkan kepada anak buahnya supaya mereka masuk ke dalam busut masing-masing, ke dalam rumah masing-masing, akan dibimbangi dengan ancaman kemudaratan yang boleh jadi akan dilanggar atau diinjak oleh Nabi Sulaiman dengan bala tenteranya. Menariknya ayat ini, yang pertamanya ialah ia je diturunkan kepada Nabi 1400 tahun lebih yang dahulu. Yang mana pada ketika itu belum ada lagi alat-alat teknologi yang dicipta yang menjadikan mampu untuk manusia mengetahui bahawa semut itu diketuai oleh semut betina yang disebut sebagai ratu semut. Ini hanya diketahui kemudian setelah manusia ada teknologi mikroskop, teleskop dan segala-galanya, kanta, sehingga mereka boleh letak dalam lembah ataupun busuk semut, sehinggalah mereka boleh mengetahui tentang semut itu diketuai oleh seekor semut betina atau disebut sebagai ratu semut. Tetapi Al-Quran telah menceritakannya kepada Nabi 1400 tahun lebih dahulu. Ini menggambarkan mukjizat Al-Quran, bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh mengetahuinya di kala mana belum ada lagi alat teknologi yang boleh digunakan untuk mengetahui. Kita tak mampu nak tahu yang mana semut betina dan semut jantan, melainkan dengan teknologi. Tetapi telah pun diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW, dan ini menjadikan bukti kebenaran wahyu ini turun daripada Allah kepada Nabi SAW. Yang kedua yang menarik ialah bagaimana semut yang tidak ada akal, semut hanya dikurniakan dengan naluri, insting. Tetapi dengan naluri itulah maka semut boleh merasai ancaman kepada rakyatnya, kepada anak buahnya. Lalu ia memerintahkan kepada anak buahnya untuk masuk ke dalam rumah-rumah mereka, dan anak-anak buah semut mengikut arahan yang dikeluarkan oleh ketuanya, iaitu ratu semut itu tadi. Maka sepatutnya menjadi suatu pengajaran yang penting kepada kita bahawa kita yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, kan semut yang hanya dikurniakan naluri boleh patuh pada arahan dan boleh merasakan ancaman kepada anak buahnya tentang mudarat yang boleh berlaku, minta anak buahnya supaya masuk ke dalam rumah masing-masing, berlindung daripada mudarat itu,
dan anak-anak buahnya boleh ikut dengan baik arahan tersebut. Sementara lagi sepatutnya kita sebagai manusia yang dikurniakan oleh Allah dengan nikmat akal, nikmat panca indera, akal dan hati, sepatutnya lah lebih lagi dapat memahami, memainkan peranan penting untuk melihat mudarat dan manfaat, dan juga bagaimana untuk akur pada arahan yang dikeluarkan oleh kepimpinan negara apabila ianya berkait dengan ancaman keselamatan, ancaman kepada kita daripada khabar yang mutawatir, daripada sumber yang berautoriti yang mengatakan bahawa ancaman itu atau mudarat itu benar-benar berlaku. Maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah dan menjadi lebih baik daripada semua itu. Maka sebab itulah pada ayat ke-19 kemudiannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Sulaiman tersenyum kerana mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, wahai Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku serta kepada bapaku, kedua ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redai. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Maka Nabi Sulaiman merasa kagum dengan kejadian tersebut, dengan peristiwa tersebut. Apabila ia mendengar perkataan dan ucapan daripada Ratu Semut itu, maka ia minta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah kita sepatutnya bersyukur kepada Allah di atas nikmat dan kurnia yang Allah kurniakan kepada kita sebagai manusia dengan akal yang dikurniakan panca indera, akal dan hati. Sepatutnya kita lebih baik daripada semut tadi. Maka patuhilah arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak pimpinan negara demi untuk menjaga keselamatan kita dan juga menghindar kita daripada mudarat wabak COVID-19 ini. Itu untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.